Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan berkuliah berkenaan dengan tajuk Reciprocating Pump, Introduction and Basic Equation. So pada pertemuan yang lepas saya rasa pelajar telah diterangkan berkenaan dengan kita mempunyai dua jenis pump yang kita telah bincangkan. Selalunya di dalam tajuk Fluid Mechanics 1 dan 2 kita akan fokus kepada centrifugal pump. So centrifugal pump tu lebih kepada rotodynamic pump. So maksudnya pump yang menggunakan idea kinematik kinetic energy. Maksudnya bilah akan diputarkan dan tenaga yang ada pada bilah akan dipindahkan ke dalam cecair. Cecair akan menerima tenaga yang banyak. Oleh itu, setelah menerima tenaga yang banyak, cecair boleh bergerak ke tempat yang lebih tinggi atau cecair boleh bergerak dengan had laju yang lebih tinggi. Okay, satu lagi idea pump kita panggil adalah positive displacement. So maksud positive displacement ni ialah isi padu cecair kita pindahkan dengan menggunakan idea pemindahan isi padu. Maksudnya bukan tenaga kinetik yang diolah ataupun digunakan di dalam idea tersebut, tetapi kita pindahkan isi padu air daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So contoh positive displacement pump kita telah bincangkan pada kuliah kita yang lepas, dan pada hari ini kita ingin fokus kepada reciprocating pump. Okay, yang ini. Kenapa kita ingin fokus kepada reciprocating pump? Kerana kita kata reciprocating pump ini antara pump yang paling banyak menggunakan penggunaan matematik, dan juga kerana apa? Kerana pergerakan reciprocating pump ini selalunya dihubung kaitkan dengan Assalamualaikum, Doktor. Ya, saya. Doktor, saya tak dengar, Doktor. Saya tak tahu saya yang problem ke apa, tapi saya test saya speaker okey lah. Orang lain macam mana? Saya okey, Doktor. Dengar. Cuba minta keluar balik, masuk balik. Okey. Dengar. Gang yang lain dengar, gang. Yang lain boleh dengar. 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 Minta Cik Ibrahim keluar dululah tak? Keluar, masuk balik. Okey, kita tunggu. Minta siapa yang ada telefon dia, WhatsApp dia, boleh beritahu, suruh dia keluar balik, masuk balik. Cuba try. Oh, sebab dia tak dengar semua sekali yang kita cakap. Okey, Ibrahim macam mana? Okey? Okey. Okey. So, Okay, thank you. Sorry. nanti awak tengok. Okey. So, jadi untuk kasih video ni smooth ni, saya ulang balik lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan reciprocating pump. Okay, sebelum itu saya terangkan secara ringkas berkenaan dengan pembahagian pump ataupun mengapa tajuk ini dipilih di dalam kuliah ini. Sebelum ini pelajar telah didedahkan dengan banyak pengiraan melibatkan pump, tetapi pump yang terlibat adalah daripada jenis rotodynamic. Maksudnya daripada jenis pump yang berputar dan menggunakan idea kinetic energy. So maksudnya bilah diputarkan dengan certain speed, oleh itu kinetic energy dipindahkan daripada bilah kepada air, dan air yang telah menyerap tenaga yang tinggi mampu untuk bergerak ke tempat yang lebih tinggi atau bergerak dengan had laju yang tinggi.
Okey, tetapi di dalam option subjek ini kita akan fokus kepada satu lagi jenis pump iaitu positive displacement. So positive displacement ini cecair dipindahkan dengan pemindahan isi padu. Oleh itu kita kata kalau awak nak buat pump untuk awak jadikan water jet, selalunya orang tak pakai positive displacement. Kerana positive displacement lebih kepada kita nak memindahkan isi padu sesuatu cecair daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia kurang mencapai objektif sekiranya kita gunakan untuk menambah kinetic energy, untuk menambah had laju kepada aliran. Okey, di dalam positive displacement pump, banyak jenis pump. Kita telah melihat pelbagai jenis pump. Kita ada diaphragm pump, kita ada peristalsis pump dan sebagainya. So, satu jenis pump yang kita pilih adalah reciprocating untuk kita lihat secara khusus di dalam tajuk ini. Ini kerana reciprocating pump kita kata paling mudah untuk kita kaitkan dengan matematik dan pengiraan kerana ia disangkutkan ataupun dia digerakkan secara pergerakan piston. Jadi pergerakan dia lebih kepada harmonical sinusoidal movement. Okey, so kita melihat kepada introduction dan juga beberapa basic equation yang boleh kita gunakan di dalam pengiraan reciprocating pump. Okey, reciprocating pumps can be broadly classified into positive displacement pump and rotodynamic pump. Reciprocating pump is a positive displacement pump which fluid is drawn or forced into a finite space, maksudnya isi padu di sini, and is then sealed in its by mechanical means. So maksudnya ia dipindahkan, seal supaya tidak bocor dengan menggunakan idea mechanical, maksudnya kita pindahkan isi padu tu secara mechanical. Okay, the fluid is then forced out to flow and the cycle is repeated. Reciprocating pump can be single acting or double acting. Okay, di dalam kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan berkenaan dengan single acting atau double acting. So kalau single acting secara ringkas, maksudnya air terpaksa menunggu turn ataupun menunggu proses yang tertentu. Kalau air disedut, membawa maksud tidak ada air yang dipump keluar. Dan apabila air dipump keluar, tidak ada air yang disedut masuk. Tetapi untuk double acting, kita kata akan berlaku serentak. So maknanya ketika air disedut, ada bahagian air yang dipump keluar dan masa yang sama air yang dipump keluar, ada air yang disedut. So saya harap pelajar boleh menerangkan berkenaan dengan single acting ataupun double acting. So kemudian among the positive displacement pump, there are pump in which there is rotary action instead of reciprocating action, such as gear pumps, lobe pumps and vane pumps. So walaupun ia bergerak secara rotary, secara berpusing, dan kita masih lagi mengklasifikasikan pump tersebut sebagai positive displacement kerana apa? Kerana ia tidak melibatkan kinetic energy. Ia berpusing tetapi konsep penghantaran air masih lagi menggunakan idea perpindahan isi padu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So ini adalah contoh reciprocating pump. Kenapa kita kata ia reciprocating? Kerana piston yang menggerakkan pump ini, ia juga dikenali sebagai piston pump kerana ia menggunakan pump, akan bergerak secara reciprocate. Maksudnya secara linear. Akan bergerak ke kanan dan ke kiri, menghasilkan suction condition dan menghasilkan kita kata delivery condition. Dan piston ini selalunya dia akan disambungkan dengan satu mekanisme putaran seperti ini dan saya harap pelajar dapat memahami sekiranya wheel di sini, cakra di sini dipusingkan dengan satu had laju ataupun dengan certain RPM, kita kata perubahan pusingan ini akan menyebabkan titik ini bergerak ke kiri ke kanan dan titik tersebut yang bersambung dengan piston juga akan menyebabkan piston bergerak ke kiri ke kanan. Okay, so yang ini yang saya harap pelajar dapat faham bagaimana idea asas piston pump berfungsi.
So kemudian kita kata antara perkara lain yang kita kena faham di dalam mekanisme piston pump, selalunya di dalam piston pump kita tidak menggerakkan piston pump dengan had laju yang tinggi. Kerana apa? Antara permasalahan yang mesti dijaga ketika kita develop ataupun pembikinan piston pump, kita berharap tidak ada air yang bocor pada seal di sini. Itu satu yang kita kena faham. Kalau kita bocor, kita kata kita sedut air boleh turun semula. Okay, itu pertama. Yang kedua, kita kata kalau kita bergerak, kita gerakkan piston ini terlalu laju, awak pun boleh imagine kalau kita ada picagari, kita cuba tarik picagari tersebut dengan kadar yang laju, kita dapati bahawa ada udara yang terperangkap. Maksudnya akan ada bubble ataupun dalam bahasa saintifiknya ataupun alasan saintifiknya kita kata menyebabkan isi padu air yang disedut masuk tidak sama dengan kapasiti isi padu asal sesebuah piston. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kita kata kita kontrol RPM yang sesuai bagi memastikan bahawa piston pump boleh bergerak pada kadar optimum. Okey, so itu satu, maksudnya saya harap pelajar dapat imagine bahagian yang penting di dalam piston pump. So kita ada piston. Kemudian saya harap pelajar dapat melihat gambar rajah ini dan kita boleh bahagikan kepada pipe tersebut yang menghubungkan piston pump ini kepada dua region. Pertama kita kata adalah suction region. Okay, dan yang kedua adalah delivery region. So suction region ialah kawasan di mana air disedut masuk. Maknanya kawasan ini kita kata suction region lah. So kawasan ini kita panggil discharge region. So kemudian kita kata kita boleh lihat di sini sekiranya kita ada suction pipe di sini, pipe yang berada pada suction region dikenali sebagai suction pipe, dan pipe yang berada pada delivery region, so kita akan namakan dia sebagai delivery pipe. Okey, so di dalam gambar rajah ini kita kata kita ada bentuk macam gini. So ini yang sebenarnya untuk apa? So ini sebenarnya adalah manometer. Kita telah belajar dalam fluid mekanik 1 cara untuk mengira tekanan berdasarkan ketinggian air. So jadi ini adalah U-tube manometer dan ini adalah kita kata simple pitot tube. Okey, so sama aja. Dia nama je lain kerana bentuk tu. Kalau awak nak panggil dua-dua manometer, it's okay, tak jadi masalah. Okey, so kemudian kita kata ketika kita membicarakan tentang pump, kita mesti mengira losses yang berlaku. Kerana apa? Kerana kita kata air akan bergerak di dalam pipe dan apabila air bergerak di dalam pipe akan ada losses yang berlaku di dalam pipe. Oleh itu pengiraan losses juga mesti kita ambil kira. So selalunya pengiraan losses akan ditunjukkan seperti gambar rajah ini, tetapi kita kata saya harap pelajar tidak perlu risau kerana kita akan ada section khas, pengiraan khas untuk mengira losses di dalam reciprocating pump. Kerana ia mungkin sedikit berbeza daripada apa yang pernah kita belajar di dalam fluid mekanik 1 dan 2. So ia tidak dikenali sebagai major loss, minor loss dan sebagainya, dan ia berbeza pengiraannya sama ada ketika ia duduk di dalam suction pipe ataupun ketika ia duduk ataupun ketika ia mengalir di dalam delivery pipe. So yang itu yang akan kita lihat di dalam tajuk ini. So kemudian kita kata antara takrifan yang selalu digunakan iaitu manometric height, manometric head, HM di sini. So manometric head membawa maksud ialah keupayaan sesuatu pump untuk mengangkat air secara actual. Itu manometric head. So selalunya kita akan, kalau dalam gambar rajah skematik, selalunya kita akan ambil daripada kedudukan ini kepada kedudukan ini. Kerana apa? Ini adalah ketinggian air secara ideal pump boleh angkat. Tetapi oleh kerana ada friction, ada losses in pipe, oleh itu ketinggian tersebut akan berkurang sedikit. Dan ini kita kata akan menjadi ketinggian sebenar. So maknanya daripada tinggi ini ke
daripada tinggi aras air di bawah sehinggalah aras air di peringkat atas. Oleh itu ia akan menjadi ketinggian sebenar sistem ini. Oleh itu kita namakan ketinggian ini sebagai manometric head for delivery dan ini adalah manometric head for suction. Okay, ataupun kita ringkaskan lagi sebutan itu, ada setengah soalan, setengah buku hanya menggunakan sebagai delivery head dan ada yang mengatakan ini sebagai suction head. So yang ini kita kata akan kita gunakan secara meluas di dalam tajuk kita ini. So maknanya dalam soalan kalau dia cakap suction head, maksudnya ketinggian daripada permukaan air yang disedut sehinggalah ke titik tengah piston pump atau reciprocating pump. Kalau dia kata delivery head, maksudnya jarak antara titik tengah piston pump sehinggalah ke permukaan air yang dihantar. Okay, so ini adalah saya harap pelajar dapat memahami sedikit takrifan yang akan kita gunakan secara berulang kali. Okay, seterusnya kita cuba melihat apa yang dikatakan. Okay, ni tinggal. Okay. So kita akan cuba lihat kita fokus kepada double acting reciprocating pump. Untuk single acting reciprocating pump kita boleh melihat dalam nota yang sebelum ini. So di dalam double acting reciprocating pump, okey, selalunya kita kata akan ada valve yang tertentu bagi mengawal pergerakan air. Kenapa kita kata double acting di sini? Kerana ia bertindak dua dalam satu. Maksudnya ketika piston ini bergerak ke atas, kita kata ada bahagian air yang akan disedut, iaitu air di bahagian ini akan disedut masuk. Tetapi kita kata air pada bahagian ini akan ditolak keluar. Okay, itu yang dikatakan double acting. So kemudian apabila pump ini, piston ini bergerak pula ke bawah, maknanya daripada asal ada di sini, pump bergerak ke bawah, oleh itu air yang berada di sini akan ditolak keluar, tetapi air akan disedut masuk pada bahagian yang atas. Okay, so saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan reciprocating pump ini. Okey. Yang saya nak terangkan di sini ialah kita kata ada satu trik yang digunakan di dalam reciprocating pump yang dikenali sebagai air vessel. Walaupun kita nama dia air, udara, tetapi sebenarnya air vessel di sini kita kata seolah-olah menjadi tangki simpanan kepada aliran air. So jadi maknanya apabila air keluar di sini, ada sebahagian air yang akan masuk di dalam air vessel. So kemudian air akan terus mengalir. So apa salah satu tujuan air vessel? So air vessel ini sebenarnya adalah untuk menstabilkan aliran air. Kerana pada pada sistem yang tertentu, okay, yang paling mudah kita tengok kalau kita ada perigi dekat bawah ni, katakan perigi kita dalam, air ada di sini, kita akan sedut dengan menggunakan reciprocating pump. Selalunya kita akan ada yang arm yang macam itulah, awak tekan ke atas ke bawah, so air akan keluar. Okey, so kalau air keluar di sini kita boleh dapat, maksudnya ketika kita tekan ke bawah, air mungkin keluar. Okay, lever ni kita tekan ke bawah, air akan keluar, tapi bila kita tarik ke atas, air tidak akan keluar. Okay, itu kalau single acting. Double acting, insya-Allah kalau kita tekan pun dia keluar, kita angkat pun dia keluar. Cuma kita kata kita dapati bahawa air mungkin keluar sikit, so dia banyak, dia perlahan sikit. Lepas tu banyak lagi, perlahan sikit. Banyak lagi, perlahan sikit. Okay, dia maksudnya ada rhythm. Maksudnya kalau kita buat graf berdasarkan Q di sini, kadar alih, so mungkin kita akan rasa dia kejap banyak, kejap slow, kejap banyak, kejap slow. So jadi antara trik kita kata untuk memastikan kadar alih almost the same, kita akan letak air vessel. So sekiranya air vessel diletakkan, perubahan equation akan berlaku. Itu juga kita akan lihat di dalam permasalahan di dalam tajuk ini.
Okey. So, yang di sini apa yang saya nak cerita ialah perbezaan di antara single acting dan juga double acting. So selalunya kalau lebih detail berkenaan dengan piston pump ni, kadang-kadang dia ada sebut single cylinder, double cylinder dan sebagainya. So dalam silibus kita fokus kepada satu silinder sahajalah. Kita hanya fokus kepada sama ada dia single acting atau double acting. So ini yang saya katakan, kalau single acting ini adalah maknanya Q adalah kadar alih, so kadar alih disedot barulah ia dihantar keluar. Tetapi kalau double acting, ia akan sentiasa dihantar. Okay. So gambar rajah ini abaikan dulu, nanti kita akan lihat gambar yang lebih jelas. Okey, sekarang maksudnya sampai peringkat ini pelajar dah boleh imagine berkenaan dengan kelebihan double acting, single acting dan kelebihan kadar alih yang berlaku. Okey, sekarang kita masuk berkenaan dengan kadar alih di sini. Persoalannya bagaimanakah kita boleh mencari nilai kadar alih yang melalui sesuatu reciprocating pump ataupun piston pump. So ini adalah rumus untuk mengira kadar alih. So oleh kerana kita mempunyai single acting dan double acting, oleh itu ada dua rumus untuk pengiraan ini. Okey, kalau kita melihat secara rumus, apabila double acting, kita hanya mendarab 2 kepada rumus. Oleh itu, macam mana rumus ini keluar? Ia mudah. Kita kata kadar alih adalah berapa isi padu yang dipindahkan setiap saat. Oleh itu, kita kata jika kita melihat rumus ini, A di sini ialah cross-sectional area of the cylinder. Maksudnya kalau kita ada piston di sini, kita ada cylinder, and then kita kata cara untuk kita mengira isi padu ialah cross-sectional area kita darabkan dengan tinggi ini. Okey, di dalam rumus ini, L di sini membawa maksud stroke length. So, stroke length di sini sebenarnya adalah jarak, maksudnya piston ini bergerak dari mana ke mana. So, maknanya kalau awak tengok dekat sini, ketika titik ini berada di sebelah kiri, ia akan menolak dalam keadaan maksimum. Dan sekiranya titik ini berada pada kedudukan kanan di sini, oleh itu piston ini akan duduk pada tahap maksimum di sebelah kanan. Oleh itu jarak ini dikenali sebagai piston stroke. So jadi di dalam rumus ini kita kata stroke length ialah jarak piston ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, so boleh imagine Oleh itu jarak tersebut sebenarnya adalah mewakili tinggi silinder yang kita ada. Oleh itu apabila kita mendarabkan A dengan L, sebenarnya kita dapat isi padu air yang disedut masuk ke dalam piston. Okay. Dan kita tahu Q sebenarnya adalah meter padu per second. Maksudnya isi padu yang dipindahkan setiap saat. So macam mana kita nak dapat saat di sini? Kita kata kita kena faham bahawa piston digerakkan secara RPM. So maksudnya kalau ada piston kat sini, ia akan digerakkan secara RPM. So dia akan bergerak macam itu. So RPM kita kata adalah rotational per minute, tetapi rumus kita adalah per second. Oleh itu apa yang kita buat? Kita darabkan dengan berapa kelajuan per minit yang berlaku. Kenapa kita darab? Mungkin pelajar akan tertanya-tanya, kenapa darab pula? Sebab ni bahagi dengan second, bahagi dengan masa. So pelajar kena faham, jika satu saat 10 kali, so kita faham, kalau Hertz ataupun RPM tu, katakan 1 minit 10 kali dia tolak. Maksudnya 10 RPM. So jadi kalau 10 kali dia tolak, sekali dia tolak, dia akan hantar 1 liter. Jadi maknanya dalam 1 minit dia akan hantar 10 liter. Itu sebab kita kata kita kena darabkan dengan RPM. Tetapi untuk memastikan pengiraan kita smooth, kita tidak boleh menggunakan unit
minit sebagai masa, kita kena menggunakan unit second, saat. Jadi bagaimana untuk kita convert rotation per minute itu, kita bahagikan dengan 60. Okay. Dan sekiranya ia double acting, so kita darablah dengan 2. Kerana apa? Di dalam satu masa ada 2 yang berlaku. Maksudnya penghantaran akan sentiasa berlaku. Dia akan menghantar 2 kali. Okey, ini adalah idea mudah untuk mengeluarkan rumus kadar alih bagi piston pump. Cuma saya harap pelajar dapat faham, kita mesti menggunakan unit meter padu per second. Oleh itu kita kena bahagikan dengan 60. Dan sekiranya pump kita adalah double acting, oleh itu kita mesti darabkan dengan 2. Okey, so yang ini saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan perkara ini. Satu lagi yang pelajar perlu alert ialah rumus N di sini ialah rotation per minute. Sekiranya di dalam soalan diberi dalam keadaan 20 RPS ataupun rotation per second, membawa maksud kita tidak perlu lagi membahagikan dengan 60. Kerana apa? Kerana rotation yang diberi telah mempunyai unit second, saat. So yang ini saya harap pelajar dapat faham tentang penggunaan pengiraan flow rate di dalam reciprocating pump. Okey, seterusnya kita mengira the slip of pump. Okey, ini maksud slip of pump ialah kita kata losses yang berlaku in term of isi padu. Okey, jadi apa yang kita boleh faham ialah kita perlu bandingkan kadar alih secara teoretikal dengan kadar alih secara actual. So jadi kita boleh membuat satu rumus seperti ini, iaitu kita kata slip ataupun kita kata efficiency of flow rate. Kita boleh menulis sebagai theoretical flow rate ditolakkan dengan actual flow rate kerana actual flow rate mesti lebih rendah daripada theoretical. So kiranya awak dapat actual flow rate lebih besar daripada theoretical, so maknanya awak kena lihat pengiraan awak. Kerana theoretical membawa maksud keadaan yang terlalu ideal, tidak ada losses dan tidak ada kebocoran di dalam piston. So maknanya isi padu kebok piston adalah isi padu air yang sepatutnya masuk. So jadi kita buat theoretical flow rate ditolakkan dengan actual flow rate dibahagikan dengan theoretical flow rate. So kita darabkan dengan 100%. So nilai ini adalah kita kata the slip of pump. Okay, the slip of pump is usually positive. However, slip can be negative if suction part is long, delivery part is short, and speed rotation is high. Okay, generally, the higher the speed, the smaller the length. Ini yang saya cakap antara lagi satu trik kalau kita ingin lajukan speed, selalunya kita akan kecilkan piston stroke tersebut. Kerana kalau kita laju dan piston stroke adalah panjang, so maksudnya slip akan lebih mudah berlaku. Okay, yang ini equation kedua, persamaan kedua yang saya harap pelajar boleh faham, boleh ingat berdasarkan apa nama tu idea bagaimana kita melihat kebocoran ataupun kekurangan losses yang berlaku di dalam piston speed. Okey. Seterusnya kita akan melihat bagaimana kita untuk mencari displacement of piston. Okay, apa yang dimaksudkan dengan displacement of piston ialah jarak yang dilalui oleh piston. Okay, kenapa jarak ini perlu? Kerana kita ingin membuat hubung kait ataupun relationship di antara RPM yang berlaku di dalam putaran ini dengan jarak yang dilalui oleh piston. Kerana apa? Di dalam realiti kita tak boleh nak mengukur jarak ini dengan mudah. Pertama, kita kata kita tak nampak piston tu bergerak dan piston itu bergerak secara dengan laju. Selalunya engineers akan mengukur berapakah RPM yang kita setkan pada wheel ini. Okey.
So jadi kita akan ingin membuat relationship di antara putaran roda dengan pergerakan piston. Satu lagi perkara, mengapa perkara ini perlu kita keluarkan dahulu ialah kerana pergerakan piston di sini lebih kepada linear, reciprocating. Maknanya ia bergerak dalam satu garis lurus. Sedangkan dia kata rotation of wheel di sini akan bergerak secara RPM ataupun rotational speed. Maknanya kita tidak unit untuk pergerakan wheel di sini adalah RPM ataupun radian per second. Okay. So hubungan di antara RPM dan radian per second, saya rasa pelajar boleh faham kerana di dalam fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2 kita ada rumus, iaitu kita kata U sama dengan R omega sama dengan pi dn over 60. So yang ini saya harap pelajar dapat ingat. So U di sini adalah linear velocity. Maksudnya rumus di dalam meter per second. Okay, di sini kita guna U. Okay, tetapi di sini kita menggunakan RPM. So jadi hubungan dia ialah kita pi dn, kita kena tahu diameter roda ini didarabkan berapa RPM-nya over 60. Kerana apa? Kerana di dalam U di sini unit dia adalah second. So jadi kita kena ubah unit ini daripada minit kepada second. Okay, yang ini kita kata saya harap pelajar dapat revision ataupun pelajar dapat melihat video ini untuk memahami hubung kait di antara perkara tersebut. Okay. Yang paling mudah kita kata, pertama kita kena faham tentang struktur wheel tersebut. Kita selalunya ada satu titik tengah dan kita ada arm di sini. So kemudian kita kata jika arm di sini, kita kata panjang arm di sini akan menjadi nilai jejari ataupun nilai radius. Okay. So kemudian kita kata pergerakan ini, okay, kita akan simbolkan dengan displacement X. So pergerakan ini kita kata sama juga dengan kedudukan nilai X pada kedudukan ini. Maknanya pada kedudukan ini. Kerana kalau kita lihat sekiranya titik ini ataupun arm di sini berada pada kedudukan sifar ataupun kedudukan di sini 90 darjah, so ia berada di sini. So apabila ia bergerak sedikit di sini, so ia akan bergerak sebanyak X. Okay. So iaitu hubung kait yang kita boleh dapatkan. Okey. So kemudian kita kata beberapa idea yang boleh kita dapat daripada sini ialah kita boleh mengira nilai X seperti yang ditunjukkan di dalam rumus ini. Jadi kita kata nilai X di sini sama juga dengan R cos theta. So saya harap pelajar boleh melihat hubungan tersebut. So dia hanyalah menggunakan cosine. So jadi X akan sama dengan R cos theta. So kemudian apa yang satu lagi perkara yang selalunya pelajar terkeliru ialah kita kena faham bahawa nilai crank radius R di sini ataupun crank radius di sini R di sini ialah nilai jejari. Maksudnya jarak di antara titik ini dan titik tengah. Tetapi di dalam rumus yang sebelumnya kita ada rumus ini. Kita ada nilai L di sini. Okay, nilai L di sini adalah nilai stroke length. So kalau kita lihat stroke length di sini sebenarnya adalah jarak daripada titik ini ke titik ini. Okey, tetapi kalau kita tengok di sini, kita dapati bahawa jarak ini sebenarnya berlaku apabila crankshaft di sini ataupun jejari di sini berada pada titik ini dan bergerak ke titik ini. So jadi pelajar boleh lihat bahawa sebenarnya adalah nilai jejari adalah sama dengan half stroke length. Maksudnya sekiranya kita diberi nilai stroke length di sini sebanyak 20 cm, ia membawa maksud jejari hanyalah 10 cm. So saya harap pelajar dapat faham yang ini kerana pergerakan ini berlaku apabila titik bergerak daripada jarak ini hinggalah ke jarak ini. So jarak ini adalah 2R.
So kemudian apa yang perlu kita teruskan daripada nilai displacement yang kita ada, kita boleh mengira nilai had laju. Okay, so saya harap pelajar dapat alert bahawa nilai had laju kita boleh mengira dengan menggunakan idea ini. Okay. So kita selebihnya, selepas ini pengiraan akan lebih kepada matematik. Jadi kita tahu had laju U sama juga dengan jarak dibahagikan dengan masa. Dan di dalam matematik kita boleh mengatakan bahawa U juga kita adalah sama juga dengan dx dt. Okey, seperti yang dinyatakan seperti ini. Okey, apa maksud dx dt di sini? Sekiranya kita membuat graf. So kita kata selalunya katakan ini adalah t masa dan ini adalah x jarak. So jadi kita kata pada 0 saat 0 meter, 1 saat 1 meter, 2 saat 2 meter, 3 saat 3 meter. So kalau kita buat graf, kita dapat satu graf garis lurus. So bagaimana untuk kita dapatkan had laju pergerakan tersebut? Kita perlu mengira kecerunan graf tersebut. So macam mana untuk mengira kecerunan graf? Kita akan bahagikan y dengan x. Oleh itu, kita boleh menulis sebagai dx dt, iaitu perubahan pada nilai x dibahagikan dengan perubahan pada nilai t. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat imbas kembali pembelajaran berkenaan dengan had laju dan juga had laju dan juga displacement. So secara ringkas kita kata had laju kita boleh cari dengan dx dt dalam keadaan kita tahu bahawa x adalah r cos theta. Jadi kita masukkan aja dalam x di sini nilai r cos theta. So d dt bagi r cos theta sama juga dengan r omega sin omega t. So daripada mana dia keluar omega tu? Kerana di dalam trigonometri kita boleh gunakan nilai theta di sini sebagai omega t. So yang ini kita kata yang paling mudah pelajar anggaplah di dalam reciprocating pump kita menggunakan idea theta sama dengan omega t. So jadi kita masukkan cos theta kepada cos omega t dan kita bezakan kepada t, so dia menjadi r omega sin omega t. Okay, yang paling utama pelajar boleh ingat terms displacement, terms velocity. Okay, dua equation ni saya harap pelajar boleh ingat. Maknanya fokus selepas ini sekiranya tidak boleh rumus dx dt sebagainya mungkin kurang ingat. So boleh terus aja ingat r omega sin omega t. Okay. So yang ini adalah contoh mekanisme berkenaan dengan pergerakan tersebut. Okay, yang ini sebenarnya saya silap sikit ni lukis. Sepatutnya dia panjang lagi lah kat situ. Okay. Dia duduk tengah-tengah. Sebab dalam keadaan ini dia duduk tengah-tengah. So bila dia bergerak ke atas, dia bergerak sehingga maksimum dia berada di sini. Dan apabila dia pusing semula ke sini, barulah ia berada pada kedudukan maksimum. Okay, yang ini saya ada kesilapan melukis sikit gambar. Okay. Okay. So kemudian kita fokus kepada continuity equation. So yang ini saya harap pelajar dapat alert. Setiap kali kita belajar fluid mechanics, tidak boleh lari dengan Bernoulli equation, tidak boleh lari dengan continuity equation. Okay. Dan continuity equation masih lagi sama. Q sama juga dengan A didarabkan dengan V. Cuma di dalam reciprocating pump yang kita belajar sekarang ini, kita mempunyai 3 region. Okay, tadi saya cakap 2, tak apalah kita tambah 1, iaitu kita ada piston pump di sini. Kita ada piston. Kemudian kita ada delivery. Ni delivery. Dan kita ada suction. So ini kita ada suction. Oleh itu, kadar alih yang boleh kita cari di sini ialah kadar alih yang berlaku di dalam piston, kadar alih yang berlaku di dalam delivery dan kadar alih yang berlaku di dalam suction pipe. So jadi rumus dia masih lagi sama, Q sama dengan A darab V, tetapi saya harap pelajar dapat faham bahagian yang mana yang perlu kita gunakan. Okey, di dalam pipe ataupun di dalam piston di sini,
Kadar alir boleh dikira dengan cara mengira cross sectional piston. So kita kata AP di sini cross sectional piston didarabkan dengan kita kata had laju piston itu bergerak. So kita dapat kadar alir. Untuk suction, kita kata kita akan mengira cross sectional area untuk suction pipe dan kita darabkan dengan had laju air yang bergerak di dalam suction pipe. Dan untuk delivery pipe, kita akan mengira cross sectional area untuk delivery pipe didarabkan dengan had laju air yang melalui delivery pipe. So yang ini adalah kita kata basic continuity equation. So oleh kerana selalunya delivery pipe, air yang melalui delivery pipe dan air yang melalui suction pipe ni jarang kita ukur, kita bermula pengiraan continuity equation kita dengan menggunakan had laju yang berlaku di dalam piston. Itu sebab kita kata di dalam pengiraan yang sebelum ini, kita kata kita perlu untuk mengeluarkan velocity of piston. Kerana apabila kita tahu velocity of piston, kita boleh mengira kadar alir pada piston. Dan daripada nilai kadar alir daripada piston, kita boleh estimate apakah had laju pada suction dan had laju pada delivery. Kerana apa? Kerana cross-sectional area ataupun diameter pipe untuk delivery dan juga diameter pipe untuk suction, kita boleh ukur secara manual. Maksudnya, di dalam sistem, kita boleh ukur pipe, kita boleh ukur ketebalan pipe dan kita boleh dapat nilai inner diameter. Okay, so maknanya daripada idea ini, kita boleh mengira continuity equation ataupun flow rate yang berlaku di dalam suction pipe, delivery pipe. Okay, walaupun selalunya di dalam continuity ataupun flow rate di dalam piston jarang orang gunakan. Orang tak gunakan dia sebagai satu data, tetapi nilai flow rate yang berlaku di dalam piston kita gunakan sebenarnya untuk mengira flow rate di dalam suction dan juga di dalam delivery pipe. Okay. So kemudian, satu lagi perkara yang berbeza di dalam reciprocating pump dengan aliran pipe biasa ialah di dalam reciprocating pump ia mempunyai acceleration. So kat sini dari mana kita boleh dapat acceleration? Maksudnya kalau kita tengok pada gambar rajah yang lepas, yang ini, kita dapati bahawa kadar alir kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Yang ini kita kata tiada delivery, ada delivery. Tiada delivery, ada delivery. So kalau kita melihat kalau kita melihat graf yang terhasil di sini, kita dapati pun dia ada ketika naik dan ada ketika turun. Oleh itu, jika berlaku perubahan kadar alir, maksudnya ada kadar alir yang kosong, ada kadar alir yang maksimum. So sudah tentulah akan ada pecutan kerana had laju tidak seragam. Okay, oleh itu di dalam di dalam reciprocating pump ada satu term yang dipanggil acceleration. So acceleration head represent the energy required to accelerate the water column in suction and delivery pipe. So maksudnya dia adalah satu pecutan, adalah satu tenaga sebenarnya yang digunakan untuk kita menghantar air dengan cepat. Kerana apa? Piston pump mechanism itu sendiri faham, apabila piston telah sampai ke penghujung yang satu lagi, maknanya tidak akan ada pergerakan. Maksudnya dia perlu segera hantar air sebelum tenaga dia habis. Sebelum piston itu berada pada keadaan dia tidak boleh bergerak lagi. Okay. So macam mana kita nak mencari acceleration? Kita menggunakan idea matematik, iaitu A sama juga dengan dup over dt. So yang ini kita kata, saya harap pelajar pun faham, unit untuk acceleration adalah kita kata meter second square. Maksudnya meter per second over second. Meter per second di sini adalah had laju. So seperti yang saya terangkan, kita boleh buat graf dan sebagainya. Oleh itu, cara yang paling mudah, dia adalah du over dt. Maksudnya kita bezakan had laju kepada time. So U di sini ialah U yang mana? So U di sini adalah nilai had laju yang kita dapat di sini. Okay. Maksudnya, kalau kita masukkan d dt untuk r omega sin omega t, kita boleh dapat
acceleration sama dengan apa yang perlu pelajar ingat, kita kata ada 4, acceleration, continuity equation, and then kita ada velocity dan kita ada displacement, piston displacement. Okay, so kemudian yang ini saya tak terangkan lah, kita straight aja lah, seolah-olah saya beri aja equation. Kita acceleration berlaku pada head dan juga pada delivery. Kerana apa? Kalau kita lihat graf ini, kita kata graf ini ada di atas saja. Yang bawah Assalamualaikum, Doktor. Tak dengar, Doktor. Terputus. Tak dengar, Doktor, tak dengar. Jat, sambung. okey, terputus sikit kan? Terputus. Okey. Sampai mana? Terus. Ya, Terputus tak tadi? Tadi tengah mana? Sampai sini saya dah terangkan. Acceleration tadi. Saya dah cerita kan, du, dt ni semua dah cerita tadi kan? Dapat dengar tak yang tu? Okey. So kita sambung ni. Dengar. Yang tu dengar. Okey. Okey. So Screen tak share. sekarang okey. Ini sekolah pun online juga kan? Okey. So jadi kita kata ada 4 equation yang sekurang-kurangnya awak tahu untuk peringkat ini. Pertama, displacement piston. Okay. And then velocity of piston. Dan seterusnya awak faham tentang continuity equation dan seterusnya awak faham tentang acceleration. Okay. So seperti yang saya katakan, acceleration di sini sebenarnya kita perlu mengira disebabkan oleh, kalau kita lihat graf yang terhasil di sini, kita dapati bahawa ada berlaku acceleration pada suction dan ada berlaku acceleration pada delivery. So kemudian walaupun gambar ini kita dapat 2 delivery, tetapi awak kena faham ia sebenarnya adalah gabungan 2 jenis graf, iaitu kita akan ada suction dan akan ada delivery. So sementara yang lain pula, sebab dia double acting kan, so yang satu lagi kita kata ketika pergerakan itu menghasilkan suction, ada bahagian lain yang menghasilkan delivery. Okay, so kemudian daripada delivery ini sudah tentu ia akan menghasilkan suction. Kerana suction perlu ada. Kalau suction tidak ada, air tidak boleh disedot ataupun diangkat naik. Oleh itu, disebabkan kita ada acceleration pada delivery dan acceleration pada suction, oleh itu kita keluarkan juga rumus ini. So kita ada acceleration head in suction pipe dan acceleration head pada delivery pipe. Okey, diringkaskan cerita. Kita kata kita boleh mengira acceleration head pada suction seperti rumus ini. LS over G, AP over AS darab R omega square cos omega T. Dan acceleration head in delivery pipe, kita boleh dapat
kita boleh mengira seperti rumus ini. L over D over G, LD over G, AP over AD darab R omega square cos omega T. Okay, di sini saya terangkan satu persatu. Nilai LS di sini membawa maksud panjang suction pipe, length of suction pipe. G adalah gravity. AP over AS ni apa dia? A adalah cross sectional area. So kalau AP di sini adalah cross sectional area for piston. So AS di sini adalah cross sectional area for suction pipe. Dan AP di sini sama, cross sectional area for piston, dan AD di sini adalah cross sectional area for delivery pipe. So jadi di dalam contoh tutorial nanti kita akan melihat pengiraan ini, dan saya harap pelajar boleh screenshot video ini nanti untuk membuat nota masing-masing. Okey, so kemudian kita pergi, saya lompat sahaja, saya tidak menunjukkan derivation of equation. Saya harap pelajar terus sahaja hafal berkenaan dengan friction head. Okay, so friction head yang berlaku pada suction dan delivery pipe kita boleh kira seperti ini. So F L over D 1 over 2G AP over AS R omega sin omega T kuasa 2. Dan untuk delivery pipe adalah seperti ini. F L over D 1 over 2G AP over AD R omega sin omega T kuasa 2. So yang ini diharapkan pelajar tidak terkeliru. Ini adalah nilai keseluruhan yang dikuasa 2. So yang ini pun nilai keseluruhan dikuasa 2. Okey, berkenaan dengan maksud rumus ini, saya harap saya rasa pelajar pun boleh faham. LS di sini adalah length of suction pipe dan DS di sini adalah diameter of suction pipe. Dan di sini DD di sini adalah diameter of delivery pipe. So saya beri aja rumus ini untuk kegunaan pada pengiraan kita yang akan datang. Okey, kemudian kita kata disebabkan oleh since frictional for suction and frictional for delivery vary with the position of piston, their average during the suction and delivery stroke are 2 over 3 HFS and 2 over 3 HFD, where HFS and HFD are the maximum value of friction head in suction and delivery pipe. Maximum value occurs at omega equal pi over 2. Maksudnya 90 darjah lah. Okay. Okay. So yang ini kita kata, apa maksud ayat di sini? Kita kata, kita faham bahawa kalau kita melukis graf, kadar alih dan sebagainya, dia akan berbentuk sinusoidal. Maksudnya kejap laju, kejap perlahan, kejap suction, kejap delivery. Ini membawa maksud sekiranya had laju berubah-ubah, kita kena faham walaupun graf ini adalah graf Q, tapi Q adalah AV dan cross sectional area selalunya tidak berubah. Kita kata pipe kita bukanlah jenis pipe yang mengembang, mengecut dan sebagainya. Oleh itu for sure kita kata perubahan kadar alih di sini mewakili perubahan velocity di sini. So sekiranya perubahan velocity berlaku, membawa maksud pecutan juga akan berubah-ubah. So yang ini saya rasa awak faham lah. Okay. Dan membawa maksud sekiranya kita ada losses, ini adalah rumus friction ataupun losses yang berlaku. Rumus ini dikaitkan dengan had laju. So jadi apabila rumus ini dikaitkan dengan had laju dan had laju berubah-ubah, tentulah losses di sini juga akan berubah-ubah. Oleh itu pengiraan kita kata susah kita nak kira, macam mana kita nak mengira had laju berubah dan sebagainya. Oleh itu sekiranya tidak dinyatakan di dalam soalan, memadai untuk awak mengira had laju, memadai untuk awak mengira kadar losses ataupun kadar friction yang berlaku di dalam sistem reciprocating pump adalah 2/3 friction. Nilainya adalah nilai maksimum friction yang berlaku adalah 2/3 HF, head of friction.
Oleh itu memadai untuk kita mengira, okey, kalau tidak ada apa-apa, kita akan tengok dalam contoh tutorial nanti, bila awak nak guna 2/3, bila awak nak guna nilai yang tertentu. Okey. Sekiranya tidak diberi apa-apa hint berkenaan dengan pada kedudukan mana ataupun pada nilai omega yang mana ataupun pada had laju yang mana dan sebagainya. Oleh itu, memadai awak untuk menggunakan rumus ini untuk mengira friction pada suction dan juga untuk mengira friction head pada delivery. So yang ini saya harap pelajar juga boleh mengingati rumus ini dengan baik, kerana selalunya di dalam final exam saya tidak akan beri rumus tersebut. Okey, dan seterusnya kita kata untuk power. So yang ini saya rasa pelajar pun dah faham. Di dalam fluid mechanics 1 dan fluid mechanics 2 kita ada mengira power. Kerana selalunya sewaktu kita nak membeli pump dan sebagainya, jarang orang menjual pump ataupun menulis di dalam spek pump tersebut head, manometric head dan sebagainya. Dia orang cakap okey nak power berapa dan sebagainya. So hubungan di antara power ialah P sama dengan rho GQ H. Di mana H ini selalunya dikaitkan dengan head of pump atau manometric head. Okay, so maknanya kita nak angkat pump tu, nak angkat air setinggi berapa, so kita kiralah rho GQ H. Dan secara detail, rumus yang kita gunakan di dalam di dalam pengiraan reciprocating pump ditunjukkan di dalam rumus ini. Iaitu nilai H di sini kita perlu mengambil kira apakah suction head, maksudnya jarak daripada titik tengah ke permukaan air suction, dan kita perlu campurkan dengan losses yang berlaku. So jadi kita ada suction head dan kita ada losses in suction. Sama juga kita campurkan dengan delivery head, maknanya jarak daripada titik tengah sehingga kepada permukaan air yang dihantar, dan kita campurkan dengan friction yang berlaku. So kita ada delivery head di sini dan kita campurkan dengan loss in friction in delivery pipes. So jadi kita totalkan semua sekali, barulah kita boleh mengira total power yang diperlukan untuk sesebuah piston.